Sepatutnya kita tak duduk tempat lalai ni. Dan perintah Allah Ta'ala pun ada supaya jangan duduk tempat lalai. Satu ulama kita bicara bab tu. Pasal dalam Quran bukan suruh sembahyang fardu 5 waktu je. Banyak-banyak ayat Quran tu agak-agak nak suruh apa? Nak suruh kita sentiasa taat. Berapa banyak ayat Quran yang kata jangan lupa Allah Ta'ala, suruh sentiasa ingat Allah Ta'ala, ingat banyak-banyak. Jangan jadi orang lalai, jangan jadi orang lalai, jangan jadi orang lalai, jangan jadi orang lalai, jangan jadi orang lalai. Ayat yang suruh sembahyang pun ada beberapa tempat aja dalam Quran, tapi ayat yang suruh jangan duduk di tempat lalai ni lagi banyak. Ayat yang suruh zikir pada Allah Ta'ala lagi banyak daripada ayat suruh sembahyang. Anda dengar dia tak? Jadi maksudnya sembahyang ni bukan sembahyang dekat 5 waktu ya. Tapi antara perkara yang disuruh ialah jangan sampai tahap lalai, dan kemuncak tak lalai ni adalah ingat Allah Ta'ala dalam sembahyang. Tu ulama-ulama kita berai. Maksudnya di luar sembahyang sentiasa duk ingat. Dah ingat sangat, orang kata apa, dah syok sangat ingat Allah Ta'ala ni, maka kaedah paling menyeronokkan dia ialah dengan solat. Quran bagi perintah macam mana? Allah Ta'ala kata dalam Quran, aqimis solata li zikri, dirikan sembahyang semata-mata untuk mengingati aku. Jadi sembahyang ni dia bukan sebarang ibadat. Dia di luar sembahyang duk ingat, zikir. Allahu Akbar. Solat. Pasal ni full precaution yang kat Allah Ta'ala. 100% tumpu kat Allah Ta'ala. Jadi dia kata siapa yang menggunakan waktu kesihatan dia, waktu sihat dia pada maksiat dengan Allah Ta'ala. Atas cerita sebut ni, antara maksiat mengikut kaedah ulama, apa dia? Lalai pada Allah Ta'ala, itu adalah maksiat. Saja ke sana saya. Ada pun maksiat yang kita dah faham maksiat dosa besar tu, ujurlah, alhamdulillah, tak ada lah. Kita nak belajar, saya nak sebut dalam konteks itu kan. Fa misaluhu, kata dia, perbandingan dia kaman khalafalahu abuhu, seperti satu orang yang dia ni ditinggalkan untuk dia oleh bapak dia. Maksudnya bapak dia mati, meninggalkan harta pusaka kat dia alfa dinar, 1000 dinar. Satu dinar pun kalau 800, 1000, 800 ribu. Tuan-tuan dapat pusaka 800 ribu macam mana? Melompat tak? Tapi tuan-tuan beli apa? Fashtara biha hayyatin, membelilah satu orang yang dapat pusaka daripada ayah dia ni, dengan duit dia 1000 dinar tu, apa dia? Dia beli apa? Hayat, dia beli ular. Lagi apa? Wa aqarib, kalajengking. Tu kalajengking yang ular apa duk keliling dia? Apa ular dan kalajengking? TV, astro, internet. Tu ular dan kalajengking tu. Kita duk rasa macam apa? Tu malaikat ke kalajengking? Jawab elok. Tu malaikat ke? Tu ular ketam tebu, ular kapak, ular kapak. Ular kapak lah, betul lah. Ular tenung selah, kalajengking. Atas nak sebut najis, babi pun ada situ, buah pi itu. Maksudnya benda-benda tak elok belaka tu. Kita beli hak tu. Wa ja'alaha haulahu, dan jadikan ular dan kalajengking ni haulahu sekeliling dia. Buat apa ular dengan kalajengking ni? Tal daruhu hazi marrah wal tal sa'uhu hazi ukhra. Duk patuk orang ni pada satu ketika dan duk sengat. Pasal ular patuk kan. Kalau kalajengking conek dia tu, dia buat apa? Sengat kan. Kalajengking orang tak panggil patuk kalajengking kan. Tu bahasa Arab dia talsa. Lasak ni sengat lah bahasa kita. Ada satu ketika ular patuk, ada ketika kalajengking sengat. Hazi ukhra fama taqtuluhu, kata dia, maka tidakkah ular dan kalajengking ni membunuh dia? Tuan-tuan beli TV agak-agak tuan-tuan dapat jadi syurga ke? Ahli syurga ke buka TV? Ui, kasar tuan ayat tu. Zaman ni orang pelik sikit kalau saya sebut gini. Kalau satu masa dulu pun kita pelik kalau ada orang, ada ustaz-ustaz duk sebut tengok TV lah, ni tengok TV lagi tak heran kan. Bahkan lah ni siapa tak ada TV, kau tak ada astro. Tak ada astro.
Astagfirullahaladzim. Dia astagfirullahaladzim kita pasal kita tak ada stroke. Ya kan? Tak percaya tengok. Kalau tuan-tuan duduk rumah flat tu tuan-tuan tengok apa banyak. Semua piring astro. Berapa channel jangan tanya saya. Beratur orang pergi bayar bil. Demi masjid, surau, menjelai ilmu. Tak ada kena bayar apa-apa pun. Tabung je bayar ialah berapa kau nak bayar. Tak bayar tak apa. Tak bagi apa pun tak apa. Tapi orang tak mahu datang tu. Orang nak bayar. Pula tu bayar tu pula bukan untuk menjadikan dia malaikat, jadikan dia manusia. Duk kena patuk macam ular kala dan kala jering ni. Sampai tak pergi semayang, sampai tak pergi mengaji. Ustaz-ustaz yang duduk dalam tu pun pening juga. Saja bubuh yang tu sikit tuan-tuan. Iya tuan-tuan, dengar elok-elok. Saya sebut banyak kali lah. Saya bukan nak tahu apa, fikirlah elok-elok. Nak kata apa. TV ni dia takkan panggil ustaz yang masuk dalam TV, melainkan ustaz yang TV tu mengiktiraf ustaz tu untuk masuk dalam TV. Mesti punya lah. Mesti dasar-dasar penerbit tu. Siapa dia punya apa panggil penerbit, pengarah dia yang setuju dengan dia, barulah dia akan panggil ustaz tu masuk dalam TV. Agak-agak saya masuk dalam TV. Mampu tak masuk kan. Masuk YouTube boleh lah, sendiri punya TV. Buat TV sendiri tak apalah. Itu pun masjid pun boleh masuk. Masjid yang mana setuju dengan saya. Masjid tak setuju dengan saya, mampu tak panggil. Jatuh rasa pun jatuh rasa yang setuju, yang dia nak saya punya selera tu sama dengan dia. Saya suka ustaz macam ni. Yang mana tak suka tak mahu dia. Betul tak saya cakap? Betul tak saya sebut teori tu? Jadi dalam TV ni mesti yang macam mana yang reality TV penerbit tu setuju dengan ustaz ni, ustaz tu lah masuk dalam TV. Tuan-tuan kena faham lah tu. Yang kata dalam TV pun ada ustaz juga. Memanglah ada, bukan tak ada. Okey, macam tu sikit langsung. Tapi tuan-tuan nak jumpa ustaz tutup guru yang betul-betul tutup guru tu payah nak jumpa. Kebanyakannya macam mana? Semua ustaz-ustaz yang menepati piawaian kebangsaan lah yang turut bahasanya. Yang mana istilahnya tak menepati piawaian kebangsaan, menepati piawaian masyarakat orang ramai yang turut kan. Dia bukan menepati piawaian syarak punya, bukan. Dia menepati piawaian kehendak-kehendak orang ramai. Macam tu. Yang mana orang ramai undi menang. Ustaz tu memang masuk TV. PU, imam muda. Pasal apa? Yang jadi hakim itu orang ramai tu. Ustaz ni sedap. Ustaz ni ceramah sedap. Menyeronokkan. Undang-undang PU, Johan PU tahun ini. Ada lagi ke PU ni? Ya, ada lah. Elah, tambah lagi yang akademi fantasial tu. Memang sial sungguh tu. Yang tu orang macam tu lah kan masuk dalam TV. Mana ustaz yang memang serius sebut ni haram, yang memang haram tu, mampu tak masuk. Ustaz ni ekstrim sangat lah, tak jaga maslahat orang ramai lah, syadid sangat lah. Jadi tak ada ke kata dia ular ni dan kalajengking ni bunuh kita. Jadi yang tu lah kena perhati tuan kat kita keliling apa yang ada kat keliling kita. Wa anta tamhaqus sa'ati fi mukhalafatihi fama misaluka illa kal hadati tatufu 'alal jifah haitsu ma wajadtaha in hattat 'alaiha fakun kan nakhlati saghiri saghir apa jirmuha wa azimatin himmatuha tajanna tayyiban wa tada'u tayyiban. Masya-Allah. Dia kata kamu merosakkan masa-masa kamu, saat kamu fi mukhalafati. Jadi kalau kita duk menggunakan masa kita untuk lalai daripada Allah Taala, bukan untuk taat kepada Allah Taala, kamu telah membinasakan waktu-waktu kamu pada menyalahinya Allah Ta'ala. Satu nak kira semayang waktu 5 kali, kalau 1 kali 5, 1 hari 1 kali 1 jam 5 waktu baru 5 jam tuan-tuan. Tolaklah tidur 8 jam, 8 jam 5 13 jam, semua 24 jam, 11 jam lagi pergi mana?
Situ sudah lah nilai. Oi, teruk kita ni tuan. Kalau kata nak bekal akhirat, mana bekal akhirat yang kita nak bawa? Cukup ke yang dengan 5 waktu tu? Sebut bilah contoh gitu kan. Baru kita mikir kan. Betul juga nak. Sedekah tuan-tuan, agak-agak banyak mana nak boleh bagi? Saya pun tak ada banyak mana sedekah tuan. Kalau ada orang ada duit pun tak banyak mana, tambah kita yang tak berduit ni kan. Beli barang hutang. Saya tak adalah hutang bank, beli hutang anak-anak kan. Beli barang tak cukup duit kan, macam mana? Pakai duit anak-anak tu, esok kita bank, kita pegawai bank tu, esok kita bayar lah balik. Nak hutang orang lain payah kan. Dia bayar lah. Memang hutang anak-anak kena bayar. Kita pun wali ulmal mereka, kita yang jaga, pemegang amanah kan, untuk jaga harta anak-anak. Jadi kata dia, kalau kita gunakan sebanyak waktu yang ada kat kita ni untuk menyalahi Allah Ta'ala, maka tidak adalah umpama kamu ni melainkan seperti burung had'ah. Dia terjemah ni burung sewah, lang sewah kan. Tapi asal bahasa Arab kalau had'ah ni, lama saya tak berhati bahasa ni, naik lupa lah. Kalau had'ah ni, dia burung erang. Burung apa? Tuan-tuan panggil burung apa? Burung yang tengkuk, tak ada bulu. Ereng kan? Burung ereng. Bunyi Kedah ni burung ereng. Itulah kan. Burung ereng. Burung ereng kan. Yang kalau ada bangkai tu, dia duduk pusing tu. Kalau helang dia tak macam tu. Burung yang duduk pusing bangkai. Kalau tengok kat padang pasir, cerita-cerita koboi apa, ada pusing tu. Burung tu maksudnya ada benda makan mampu tu. Kalau tak mati pun, dia hampir nak mati, tunggu masa dia mati, dia turun, dia makan. Dia ada macam burung erang yang berlegar mencari bangkai di mana-mana kamu menemuinya, ia turun kepadanya. Kata dia, aina wajadtaha in hattat alaiha. Kita aina wajadatha, macam itu, bukan wajadtaha. Hai summa wajadatha in hattat alaiha. Di mana burung erang ni pusing ni, kalau burung elang pun, burung selang pun, buahlah burung elang tu, dia dapati bangkai, dia akan turun. Kita takkan jadi perangai macam tu. Mana ada siaran TV yang mana sesuai nafsu, buka nafsu seronok, buka, tengok tu, nafsu memang seronok tengok tuan-tuan. Siapa burung elang tu? Kita lah. Burung sewah tu siapa? Kita lah burung sewah tu. Duk makan apa? Duk makan bangkai. Buka tu semua, dia buka bangkai tu. Buka tengok bangkai, buka tengok bangkai, buka tengok bangkai, buka tengok bangkai. Banyaklah sedar lagi tuan. Saya sebut untuk saya lah tu, tuan-tuan tak apa, wali-wali kan. TV satu hal, Astro satu hal, internet satu hal, WhatsApp satu hal, sama aja prinsip. Lah ni kalau zaman lalai ni, yang itulah tuan-tuan. Lalai ni tu lebih daripada kita lalai pergi makan angin lagi. Tuan-tuan jangan tak tahu. Makan angin pun kita letih, jom balik rumah lah. Tak. Tapi yang tu tak letih-letih sampai 4 pagi boleh tengok. Tu semayang subuh lebur. Macam apa? Dah mengantuk sampai 4 pagi tak cukup tidur. Mula ini pun. Nampak pakai lebay mengantuk. Konon macam tahajud kuat, qiyamul lail. Punya duk cari bangkai. Ya tuan. Bukan orang lain tu, kita lah tu kan. Fakun kannah, kata kannah lah. Jadilah, kata dia, macam lebah yang kecil. Lebah kecil. Apa dia? Jirmuha kecil apa? Jirim dia kecil, tapi azimatin himmatwa, besar himmah dia. Dia terbang ke mana? Ni cari bunga, cari benda wangi, hisap madu, bawa balik madu. Kata dia, jadi kecil tubuhnya, besar semangatnya, ia memetik benda yang baik dan mengeluarkan daripada tubuhnya benda yang baik. Dan ulama bagi misal dekat kita, dia bagi burung erang dengan lebah cukup. Kalau tak faham erang, lebah, lalat. Itu je kot. Tuan-tuan nak jadi lalat ke? Nak jadi lebah? Lalat ni ada benda busuk ya tuan-tuan. Tak jaya tuan-tuan beli ikan misalnya. Ikan dah pecah perut. Ikan murah ni kan. Bawa balik,
cuci tu pun lalat main. Goreng pula. Minyak pun masuk tuan. Benda busuk ni lalat cepat. Kita takkan cepat benda-benda busuk itu. Kalau ada pamper ke, pamper riang-riang, pamper. Penuh kawan. Tu lalat lah tu. Masjid ni tempat baik ni tak nak pula. Masuk pun masuk baik, keluar dapat benda baik, tak nak pula. Ada yang mai tempat baik semayang je, lepas tu berbusuk-busuk keluar pergi kat tai. Tempat madu ni dia tak nak, keluar pergi tempat tai tu. Kacau lah pasal tempat tai tu. Kalau kita belajar dalam hadis sebut tu, Rasulullah kata apa? Tempat yang paling baik atas muka bumi ni masjid. Tempat paling buruk sekali atas muka bumi ni pekan. Lepas tu tutup guru dulu, dia bukan bagi kita banyak pergi pekan, pergi pasar malam, pekan hari, dia tak suka. Kami duduk pondok, saya tahu sangat lah tu tau, orang yang tuk guru tu yang buat pondok jauh-jauh pada orang. Masuk tempat pun bas tak ada, tak ada stesen bas, tak ada jalan besar, nak masuk keluar pun jalan kaki pun sekali keluar serik lah nak masuk. Keluar tu pun serik, nak masuk pun serik. Masuk tak keluar-keluar dah kan. Duduk dalam tu seronok ni. Macam apa? Seronok dengan madu, benda-benda tu. Dengar pengajian, asuhan, taat, selawat, keluar. Kita akan rasa sendiri akibat keluar ni. Mula-mula kita akan rasa busuknya ada yang kat luar tu. Lama-lama kita dah busuk punya ni. Kita lah antara yang busuk tu, dan kita duk cari benda busuk hari-hari. Allah. Tambah kita duduk tempat busuk, Allah, lagilah. Allah. Kata dia, talama tamarragta fi mawatinil mihan fatamarragha fi mahabbillahi azza wa jalla, fa hadhihi al-haqiqatu tubayyinu tariqaha, walakin ma amat walakin man macam tu amatathul ghaflatu lam taruddahu an-nakabatu li'anna al-mar'ata an-naqisata al-aqlu yamutu waladuha wa hiya tadhaku. Allah. Kamu kena perli yang kita baca kitab ulama ni. Ni apa? Setiap kali kamu berbolak-balik, saya pakai ayat terjemah dia tu, pada tempat-tempat bencana. Masuk bencana apa? Tempat maksiat. Kata dia, kita ni kalau duk pergi berulang-alik, saat nak pergi tempat ni, tempat maksiat, kata dia, maka hendaklah kamu berbolak-balik pada tempat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maksudnya kalau kita ni selalu pergi tempat-tempat yang ada maksiat, tempat-tempat setan beranak, setan bertelur, pergi bahasa gitu. Itu pun ayat saya mengaji ada tutup guru guna bahasa itu, kan. Memang kalau saya ngaji dulu ada tutup guru disebut, kata dia pekan ni, bandar ni, pasar malam ke apa ke, tambah pergi pegang pekan yang banyak orang kafir dengan pakaian yang huru-hara ni. Kalau orang Islam pun kena pakaian huru-hara dah, suasana pun huru-hara dah, tambah pergi masuk pekan yang banyak orang kafir lagi huru-hara macam-macam. Istilahnya pekan ni tempat setan beranak dan setan bertelur, macam tu kan. Kata dia, kalau kita duk banyak berulang-alik, duk berlegar di kawasan yang maksiat macam ni, kata dia, nak cover dia balik, maka banyakkanlah kita berulang-alik berlegar di tempat-tempat yang baik-baik, tempat yang boleh membawa kepada rahmat Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab untuk dapat kasih sayang Allah Ta'ala, maksudnya dapat rahmat dia. Maka hakikat ini, kata dia, menerangkan jalan kamu. Hazil haqiqah tubayyinu tariqaha. Perjalanan macam ni barulah boleh menerangkan jalan-jalan kita untuk ke Allah Ta'ala. Satu, kalau kita pergi tempat-tempat macam ni, balik tempat mengaji, kena bancuh pula. Dia kata, tobat, aku tak mau pergi lah tempat tu. Dan kita takkan pergi, melainkan tempat tu sangat perlu untuk pergi,
Pergi pula cari waktu yang paling lengang, orang tak ada, urusan paling mudah. Memang macam tu sepatutnya, kena cerdik lagi. Tuan-tuan jangan nak melibelah pada hari yang hari itulah sibuk, nak parking pun susah, orang pun ramai, beratur nak bayar, tak bayar, usah keluarlah hari macam tu. Kalau nak pergi cari ni, cari hari tak ada orang, hari pula hari tak cuti, hari pula bukan hari perayaan. Tuan-tuan boleh pergi beli barang, balik seorang pun takkan ganggu tuan-tuan punya perjalanan tu. Disebabkan masa yang tuan-tuan lalu tu pergi cari keperluan ni, tak ada faktor yang menghalang dan menyebabkan tuan-tuan akan berada lama di tempat-tempat setan bertelur dan setan beranak. Itu kot bahasanya. Itu saya ngaji tutup guru dia sebut je ni. Kalau hampa nak pergi bekal hari ni, zaman saya duduk ngaji dulu kan, dia kata apa? Pergi bekal hari ni, pergi awal pagi orang tak ada hari. Kalau pagi untuk tengah hari orang nak mungkuh balik lah. Pergi masa tu. Jangan pergi masa orang tengah duk merenyut tu. Hang nak beli pun susah. Kalau pasar malam, tuan-tuan jangan pergilah waktu maghrib. Jangan pergi. Nak pergi masa bila? Lepas asar pergi. Orang baru nak pasang kemah tu. Balik. Atau macam mana? Dah habis sembahyang isyak dah habis kuliah dah, baru pergi pasar malam. Orang nak mungkuh balik dah. Tuan-tuan pergi pasar malam tu kosong, tak ada orang lah. Kalau tuan-tuan pergi lepas maghrib, beratur lah kau. Itu nasihat tutup guru kita, tuan-tuan. Walau bagaimanapun, kata dia, orang yang dimatikan oleh kelalaian. Allah, ni dia dah sepak kita lah, tuan-tuan. Dia kata apa? Orang yang dah mati dengan sebab benda lalai ni, hati kita dah mati dah. Dia kata apa? Tidak mengembalikan dia oleh bala bencana. Kena bala pun tak jadi apa-apa. Duk pergi pasar malam dengan sembahyang pun tak boleh. Sembahyang pun habis waktu, nak beli barang pun dah habis, tak dapat pula tu. Kena pijak dengan orang, duit bertabur tengah jalan, beli barang pun silap, tinggal pula tu kat pasar malam, pergi cari pun tak ada. Dia macam mana? Dia tak rasa yang tu semua bencana. Lepas tu orang macam ni, dia tak rasa benda tu bermasalah pada dia. Tahu sembahyang maghrib pun tidak, kuliah pun mengaji pun tak dapat, beli barang pun tak tahu, benda barang tak elok kena tipu pula, elok-elok nak pergi hantar tak tahu, peniaga pun dah lari. Contohlah kan, contoh dia takkan jadi apa-apa terkesan pada hati dia, kerana kata dia buat perbandingan macam ni. Perempuan yang kurang akal, yang mati anaknya tapi dia duduk gelak. Maksudnya ibu seorang perempuan ni ada anak dia mati, jadi dia gelak. Memang tak ada akal. Patutnya sedih. Anak mati, ini gelak. Dia cerita siapa mati kan, hati kita lah mati. Pergi pasar malam, tengok amoy banyak, contoh kan. Pergi apa, Tesco lah, amoy banyak, contoh. Bukan amoy banyak, juru jual Melayu banyak, comel-comel lah tu, muda-muda lah kan. Segak-segak lah tu, macam mana? Balik tu rasa relax je, nyaman je, senyum je. Duk teringat cashier, tengok awet lawa-lawa. Siap tanya lagi, nak cari barang ni kat mana? Tak apa, mari ikut saya. Dan tu ikut belakang tu, lawa juga awet ni. Pai kan. Tak rasa pun tu bencana, kita rasa tu mungkin orang boleh senyum je. Siap duduk doang. Astagfirullah. Tuan banyak kan nak kita kena betul kan. Kata dia, fakadzalika anta tankabbu nakaba an qiyamil lail wa fi siyamil nahar wa fi jami'i jawarihika wa la tata'allam. Kata, wa ma zalika illa li'anna al-ghaflata qad amatat qalbaka li'anna al-hayya yu'limuhu naqratul ibrati walau quti'a al-mayyitu bis-suyuf lam yata'allam fa anta hina idzin mayyitul qalbi. Allah. Saya sebut ni banyak menangis tak mahu lah. Saya layan perasaan saya kalau menangis. Kalau dia kata kan, dia kata, maka seperti demikianlah itu engkau, kata dia.
dibala dengan meninggalkan berdiri malam. Bangun malam tak boleh langsung. Tuan-tuan, kita tak rasa tak boleh bangun malam ni bala. Celaka kita tu lah. Alhamdulillah. Yang tak tahu lah, saya ngaji ada tok guru sebut tu ya. Kita rasa kita bahagia dengan boleh sembahyang 5 waktu lah. Celaka besar tu. Ayat ulama-ulama kita lain tuan-tuan, dia tak macam ustaz-ustaz dalam TV. Ustaz dalam TV, ustaz-ustaz yang contemporary ni dia macam ni. Nak rock pun rock lah, janji jangan tinggal sembahyang. Pada dia jaga sembahyang 5 waktu tu okey tu ahli syurga lah tu. Cara tarikan anak muda dia macam tu. Kaedah ulama kita bukan. Bukan begitu cara nak bagi agama kat orang. Itu bagi jahanam dia. Sampai besar dia punya iktikad, rock juga, sembahyang juga. Tak kena. Bukan kaedah kita macam tu. Ulama kita dia sebut macam ni. Kau malam boleh bangun tak? Tak boleh bangun malam lama-lama pukul 3 pagi, 4 pagi, pukul 5 pagi pun boleh, istilahnya boleh tak bangun awal? Boleh tak? Gitu. Sebelum subuh kau bangun boleh tak? Boleh tak 2 rakaat? Bukan tahajud tuan. Kita kaedah kita ulama dalam mazhab Syafi'i ni, bahkan dalam mazhab lain pun sama je. Tahajud tu bahkan tahajud tu untuk supaya bangun sebelum subuh tu, itu nama tahajud tu. Sembahyang selain pada sembahyang fardu ni, antara sembahyang sunat paling besar, lebih besar pada tahajud tu adalah witir. Dan witir ni kalau tak buat malam, buatlah sebelum subuh tu. Boleh bangun tak buat 3 rakaat witir boleh tak? Tak buat witir bubuhlah fahaman yang selalu kita duk faham tu. Boleh tak bangun tahajud 2 rakaat? Dan nak. Pada kita dah boleh sembahyang, jaga sembahyang fardu 5 waktu. Oh okey dah. Jadi makmum pun takbiratul-ula, sembahyang sunat qabliyah pun tak ada apa. Tinggal sembahyang sunat qabliyah tu tak rasa apa-apa pun, relax. Aku sembahyang fardu sembahyang, wirid sembahyang lah tu. Lepas sembahyang ada zikir lah tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tak rasa masalah tu. Dia kata apa? Engkau ni kata dia dibala dengan meninggalkan berdiri malam. Ulama-ulama kita tuan, bila tak boleh bangun awal aja, bangun-bangun orang azan, baru jaga. Oh hari tu memang pada dia hari celaka. Pasal tak boleh bangun malam. Macam mana boleh tak bangun tu? Pada mereka muhasabah siap lah. Kita tak bangun macam tu biasa lah. Bangun 6.30 pun. Bangun 6.30. Waktu pun masuk lambat lah ni. 6.20 awal lagi. Dah 5 minit lagi. Ngeram. Dan wuduh dan perangai kita kan, wuduh. Itu masalah malam. Dan kata dia dibalakan dengan puasa siang. Dan dibalakan dengan meninggalkan puasa siang. Itu malam tak bangun qiyamul lail. Siang pula tak ada pun hari yang kita puasa. Lagi. Dan dibala pada kamu semua, dan dibala pada semua anggota-anggota kamu, sedang kamu tidak berasa sakit. Mata ni tak ada pun baca Quran, duk tengok tak apa benda dah. Telinga pun tak ada pun dengar Quran. Kalau dengar Quran pun telinga je duk dengar Quran, tapi tumpu perhatian tak dengar pun apa yang kita pasang Quran tu. Kita punya perhatian kat lain daripada yang kita buat. Kadang pasang Quran tapi tengok benda lain. Pasang Quran tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Quran tu. Background Quran tapi duk tengok benda lain. Kita tak tahu tu bala tu. Anggota kita tak rasa sakit, sedangkan anggota kita kena bala macam-macam. Dan tidak adalah demikian itu. Dia bagi misal lagi. Melainkan kerana kelalaian kamu yang telah mematikan hati kamu. Tengok dia kata, mati ni macam mana? Macam ni bandingan dia. Kerana orang hidup ni disakiti oleh tusukan jarum. Orang yang hidup ni walaupun kena jarum satu sakit. Hidup itu hidup jasad. Orang yang hati hidup macam mana? Lalai seketika pun dia dah rasa maksiat. Ni orang hati yang hidup. Dia lalai, astagfirullah, aku boleh tak zikir.
Yang tu kena gaji khas lah tu. Aku macam mana boleh lalai tak zikir? Macam mana boleh tinggal selawat ni? Macam mana boleh tak habis ni? Astagfirullah. Astagfirullah. Lalai je pada dia dah satu kesalahan. Yang tu yang Quran Allah Taala kata wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan jadi macam mana orang yang lalai ke Allah Taala. Larangan lalai ini besar dalam Quran. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Excellensinya seorang Islam itu adalah boleh tinggalkan benda-benda yang melalai yang ni. Itu baru jadi Muslim yang excellent. Jadi kata dia, orang yang betul-betul hati hidup ni, dia kena tusukan jarum walaupun satu, sakit dah. Lagi apa? Dan kalau kata dia, kalau dipotong mayat dengan pedang sekalipun, cincang dengan pedang sekalipun, dia tidak berasa sakit. Mayat ni kalau mati, cincang dia dengan pedang, hancur seluruh badan, dia rasa apa? Tak rasa apa-apa. Siapa? Dia dah mati. Itu bandingan hati kita yang hidup dah mati situ kan. Orang yang memang ahli taat ni macam mana? Lalai ni pada dia ialah maksiat. Dan kelalaian macam tu dia dah rasa satu benda yang, satu azab dah, satu bencana besar dah pada dia. Tapi orang yang mati hati macam mana? Dia buat maksiat, tambah pula minum arak dengan judi, dengan arak dengan riba, duk bercampur apa, pergaulan bebas lelaki perempuan, bohbi masa gitu, tak pergi sembahyang jemaah, Quran tak ada, hadis tak ada, zikir tak ada, selawat tak ada, majlis ilmu tak ada. Pada dia macam mana? Tak ada apa-apa, relax je. Tak pergi sembahyang jemaah pun tak ada. Sembahyang jemaah buat apa? Tak khusyuk. Baik aku sembahyang rumah khusyuk. Oh, bagusnya. Pada dia yang dia buat tu, tu dah terbaik lah tu. Dan dia tak pergi sembahyang jemaah tu pasal dia sedang memilih benda yang terbaik lah ni. Padahal hati dia mati. Nauzubillah. Ada orang tak mengaji, dia pandai ngelak, tak pergi mengaji. Pada dia, wah aku terbaik, aku pandai nak ngelak pergi mengaji. Dia rasa hak tu kebaikan dan taat. Baik, di atas nasihat tu kata dia, fajlis majlis al-hikmati wa fihi nafhatun min nafahatil jannati tajidha fi tariqika wa fi darika wa fi baitika. Fala yafutkal majlisu walau kunta ala ma'siyatin la taqul mal faidatu fi huduril majlis wa ana aasi wa la aqdiru ala tarkil ma'siyati bal ala rami an yarmiya fa in lam ya'khudhu al-yawm ya'khudh wadan. Ulama ni tuan memang dia suka buat misal lah. Misal ni kadang lagi tajam untuk kita faham daripada perkataan biasa. Tak ada kata apa. Di atas nasihat dia, hati ni boleh mati ni bahaya tuan, pasal kita hati mati, kita tak berubat hati ni bahaya sangat. Nasihat dia apa? Maka duduklah pada majlis hikmah. Dia sebut. Bahasa dia pun best kan? Majlis hikmah. Kalau sikit terjemah hikmah ni apa dia? Bahasa hikmah ni antara makna kita pakai hikmah ni bijak. Majlis yang menyebabkan kita jadi bijak. Majlis yang menyebabkan kita jadi cerdik. Majlis menyebabkan celik hati kita. Itu majlis hikmah. Tuan-tuan kena pilih majlis. Guru pun tuan-tuan kena pilih guru untuk datang masjid. Jaga elok-elok. Tuan-tuan silap pilih guru. Majlis tuan-tuan duduk bukan majlis hikmah, majlis bala. Walaupun duduk dalam masjid. Tambahlah majlis tu bukan majlis hikmah, majlis wahabi. Hancur tuan. Kau panggil lah wahabi esok. Tuan-tuan tak faham tu, kenalilah wahabi. Tuan-tuan dah elok zikir nak mengaji apa, dia bubuh bid'ah je. Habis, tuan-tuan tak ada zikir. Habis kan, dah lah malas zikir. Nafsu pun memang malas zikir, dia bubuh bid'ah. Mujur aku tak zikir bid'ah, rupanya. Habis kau. Jahannam habis. Tu. Itu bukan majlis hikmah. Itu majlis punah. Duduk dengan ustaz-ustaz yang kaki bid'ah orang ni, bahaya kan, memang bahaya gila. Habis semua tak betul amalan.
Zikir pun salah, selawat pun salah, semua salah. Kata dia padanya pada majlis hikmah ni. Jadi kena cari duduk majlis, ada guru yang boleh mencelikkan kita untuk menampakkan macam mana cara nak hidupkan hati sanubari kita ni. Padanya kata dia ada hembusan, ada nafhatun min nafahatil jannah. Maksudnya ada haruman daripada haruman-haruman syurga. Kamu mendapatinya ada pada jalan kamu, dan dalam rumah kamu, dan dalam bilik kamu. Kata dia kalau boleh dapatkan majlis-majlis menyebabkan jadi bijak ni dalam perjalanan kamu, lagi dalam rumah kamu dan dalam bilik kamu. Macam mana dalam bilik kita ada hikmah? Dengan bini sembang tauhid, sembang agama, sembang macam mana kenal Allah Ta'ala, macam mana kasih Rasulullah, macam mana nak kasih orang Ta'ala, macam mana nak jadi ahli tauhid. Tu dalam bilik. Dalam rumah pun sembang apa? Nak bina suasana rumah ni pun susah kan. Tambah kita main mengaji, bini tak main mengaji, anak tak main mengaji, susah. Kadang main mengaji tapi tak satu kepala, tak satu faham. Bini faham kot lain, anak faham kot lain, kita faham kot lain. Tak mahu ni, tak mahu kan. Tambah pula kita daripada dulu tak pernah bawa keluarga kita untuk bawa pada taat. Habis-habis baru nak ubah untuk jadi taat. Try tengok balik lagi. Kalau kita balik bini tengah tengok TV, tuan tutup tengok TV tu. Kalau dia tengah tengok Astro tu, balik-balik tuan tutup Astro tu. Tengok dia mengamuk tak mengamuk? Tengok. Agak mengamuk tak? Tengok pula apa rancangan yang favorite dia. Macam dia memang tunggu rancangan tu. Tuan balik-balik, apa duk tengok Astro ni? Kita baru tengah duk panas je, duk kena tambah Astro. Balik-balik rumah tengok dia buka Astro. Macam mana? Geram lah. Tutup TV dia. Tutup. Rumah agak setuju kat kita. Ada kan. Dia tunggu kita nak belah. Macam apa? Dia nak buka tu. Ni, rendam ni. Ni abah kau ni tak senang lah. Balik-balik tu. Tentang mengaji. Ngaji pula tu ustaz Kelah Hulu tu. Memang kan. Balik ada je. Ada je buat panggil macam-macam. Tutup TV lah, Astro lah. Tak nak sambung bayar Astro lah, apalah. Ada je. Macam bagus je. Habis kan. Habis lain-lain. Tak sama lain tu. Memang kelahi kan Allah tu. Tapi kalau lain lah, abah kau balik buka lah kau. Kena marah lagi. Okey. Satu lain tu, bini yang kita. Anak pula tak sama lain. Tutup Astro je, pom, tutup pintu bilik. Ngamuk siapa? Yang kena tutup TV, tutup Astro. Mak dia nasihat kadang tak ada pedulinya. Tunggu bapak dia balik. Balik itu kelang tutup TV. Abang balik. Warah yang buka Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tai kucing. Tuan. Ya tuan. Kita bukan sebut sebarang ni, memang dalam masyarakat kita benda ni realiti tuan. Tak ada pun abah balik, abah balik. Abah nak ceramah kat kami, abah nak ajar kita kenal Allah Ta'ala, abah nak ajar iman, abah nak ajar takwa. Tak ada pasal. Lagi dia merepeknya. Abah kau tu balik yang jaga tu. Dengan orang rumah pun satu kepala rupanya. Ya, tak dengar elok saya sebut ni. Satu payah. Satu ngaji kalau boleh bawa bini kali. Tuan-tuan nak balik, tuan-tuan tak kerti nak ceramah kat dia kan. Tuan-tuan pun bukan kerti apa, ngaji pun duduk tidur lena kan. Panggil dia main ni. Panggil dia main sekali. Ya. Kalau ada Astro tu buka, kau mesti buka. Ada Astro lah, sorry. Ada internet apa, kau mesti buka. Ada live ni kau mesti buka, kau dengar. Nanti balik aku nak tanya kau dengar apa. Astro tak nak. Betul-betul lah kita kawal rumah tu. Pasal disuruh dapatkan, kata dia, ada bauan-bauan syurga ni dalam jalan kita, dalam rumah kita, dalam bilik kita. Dan dia kata janganlah luput dari kamu majlis itu walaupun kamu sedang berada di atas maksiat. Maksudnya kalau pun ditumpuk maksiat, macam mana? Kalau boleh majlis-majlis yang baik-baik ni jangan sampai luput daripada kita. Pasal tambah zaman kita lah ni tuan, maksiat Allah. Bahasanya sebut macam mana, saya macam tu lah. Syarah sangat panjang sangat.
keliling kita ni. Masalkan maksiat di hujung jari kita tambah zaman lah ni, macam itulah bahasa dia kan. Dia atas kita lah nak taat tu. Janganlah kamu kata macam ni. Okey, jaga. Di atas nasihat dia tu supaya duduk majlis-majlis yang ada hikmah menyebabkan kita jadi bijak. Maka jangan kata macam ni. Apa dia? Apa faedahnya pada menghadiri majlis itu sedangkan aku duduk maksiat lagi? Ni faedah apa? Duduk dengan nasihat macam ni, zikir lah, apalah, bersihkan hati, hidupkan hati lah, zikir ke Allah Ta'ala lah. Apa faedahnya? Padahal aku tengok TV, tengok Astro, buat apa pergi majlis pun. Dengar dia. Dan aku tidak mampu lagi meninggalkan maksiat tu. Maksiat tu banyak lagi. Tengok, dia nak bagi nasihat kita, dia bagi misal. Dia tahu apa? Bahkan kata dia macam ni, bandingan dia, kena terus di atas orang yang memanah. Terus kena memanah. Maka jika dia tidak berjaya mendapat hari ini, dia akan mendapati hari esok. Boleh? Itu satu bandingan dia kan. Maksudnya kita ni kadang-kadang memanglah nak boleh buat sentiasa taat tu payah. Satu, kena duduk majlis-majlis yang menyebabkan kita jadi bijak. Ada guru yang sentiasa mengajar kita menjadi orang yang matured, orang yang matang, orang yang bijak untuk berbekal ke sana. Tinggalkan benda-benda lara ni. Ni majlis yang sangat baik lah kalau kita boleh duduk lah. Jadi biar majlis ni sentiasa duduk ada dalam kita. Dalam masa yang sama, ada duduk majlis baik, ada duduk majlis maksiat. Saya balik lagi tengok Astro pula, TV pula. Teruskan perjalanan untuk buat kebajikan dan upgradekan diri kita. Cuba sedaya mungkin untuk banyak onkan ke majlis hikmah, offkan ke majlis-majlis yang melalaikan kita ni. Kita lah kena kawal lah tu. Inilah dia nak suruh kita mujahadah nafsu. Cuba bagi masa baca Quran, selawat aku mesti baca banyak ni. Astro, Bobilah Astro, WhatsApp aku bagi banyak ni. Buka 15 minit je. Cukup. Tutup. Habis tak habis tengok, tutup. Aku tak buka lah. Aku tak balik lah. Tutup, tinggal baca Quran, zikir, selawat. Lain masa tak pasal. Letih aku tidur. Aku tak buka lah WhatsApp. Saya saja nak buka tak pasal. Baik aku rehat. Tuan-tuan kena lawan punya kedanya tu. Bagi banyak on kat baik ni. Masa untuk lalai tu off kan dia. Pendekkan dia. Ambil yang perlu. Sudah, cukup. Tutup. Ni kerja aku. Ni kerja aku. Jangan duk tengok. Letih lah. Tidur depan tu. Sampai tidur dengan benda tu. Selawat tak ada pun. Zikir tak ada pun. Baca Quran tak ada pun. Jadi siapa nak buat tu? Kita. Atau dia kata bandingan ni, orang yang duk latih memanah macam mana? Sentiasa duk manah. Tak boleh nak belajar tepat lagi macam mana? Yang tak tepat, angin, ribut, jawapan apa yang menyebabkan kita gagal kena sasaran tu tak apa. Tapi satu hari nanti, kalau tak kena hari ni pun, satu hari akan kena untuk tepat tu. Ini bandingan dia. Apa yang nak sebut? Kerja-kerja baik kena teruskan. Usaha untuk mujahadah nafsu kena teruskan. Jangan berhenti walaupun dalam masa yang sama ada maksiat. Janganlah nak tunggu boleh sentiasa jadi taat dan jadi wali baru nak tinggalkan maksiat. Bahkan atas kaedah kita melawan hawa nafsu ni macam mana? Usahakan, yang bahasanya, banyakkan masa untuk buat kebaikan. Cuba kurangkan masa-masa untuk berada dalam kelalaian ni. Kita yang tak ada nama maksiat, yang zahir tu mujur dah kat kita, alhamdulillah. Betul nak buat apa ni? Masa lalai ni pula kena banyak offkan dia. On-kan masa untuk zikir, baca Quran, fikir, taat, selawat. Kena ada satu kesungguhan, komitmen kita untuk buat satu benda kebaikan. Kena ada. Kalau tidak tak boleh. Kita raja atas diri kita kan. Kalau kita takbir diri kita tak betul, yang rosak bukan orang lain, kita lah yang rosak. Kalau kita dapat takbir dengan baik, yang baik bukan orang lain, kita lah akan jadi dapat hasil kebaikan tu. Baik. Kemudian tajuk seterusnya dia nak sebut, dan dia nak bagi amaran, kata dia. Atas tajuk tu amaran daripada maksiat. Hari ke depan ni lagi kerah lah kan. Dia nak bagi amaran, warning tu kan. Jaga. Bab-bab maksiat ni, macam ni jangan dia nak nasihat. Nanti banyak misal dia akan bagi kita. Mudah-mudahan kita boleh tinggalkan benda-benda yang lalai ni.
Khasnya maksiat ni tuan, kalau kita lagi halus belajar tauhid, belajar dalam ilmu, nak faham apa yang nama dosa ni, kita akan dapati dosa kita banyak tuan, banyak. Pasal dengan lalai tu sebenarnya dosa, macam-macam dosa ada kat kita. Cuma kita bila tak peralih dalam bab-bab ilmu, kita akan rasa kita macam dah tak ada dosa. Macam maksum lah, aku tak ada dosa pun, masalah aku kan. Ni ustaz ni sibuk TB Astro ni pasal apa ni? Ada orang muskil itu kan. Mudah Allah Ta'ala buka pintu hati kita, insya-Allah sambung tu kami sunnah. I'lam ya hadza iyyaka wal ma'siyata faqad takunu sababan litawaqqufir rizqi fatlub minallahi taubata. Allahu Akbar. Situ dulu. Ada soalan? Ya. Ya. Duduk kat pondok lama-lama. Soalan bertanyakan mengenai kenapa duduk pondok kena duduk lama-lama. Ada orang boleh jawab? Atas nama umum pondok nak mengaji, tapi yang pergi tu kadang-kadang tuan dia bukan boleh mengaji lagi. Dia tak mengaji pun sebenarnya. Kalau duduk majlis ilmu pun dia tak belajar lagi sebenarnya. Pasal apa? Banyak benda yang tak selesai lagi kat dia. Duduk majlis ilmu pun dia bukan kutip ilmu, dia duduk mengapu je. Nak betulkan dia bukan saja perjalanan zahir, bukan saja ilmu zahir. Ilmu zahir pun kena betul, ilmu batin pun kena bagi betul. Tuan-tuan ingat, senang ke nak bagi baik hati? Nak bagi, saya bersebut macam ni misal, kalau tuan-tuan gemuk, masuk pondok agak-agak berapa lama nak jadi kurus? Ya. Buat misal lah, saya tak ada niat nak kata siapa kan. Agak-agak berapa bulan nak jadi kurus? 2 bulan cukup? Maunya. Dia silap lagi gemuk dia. Pasal apa? Bukan ada kerja kuat-kuat. Pelajaran pun nak kata sedang, tak sedang kan? Ada pelajaran berasap kepala kan? Susah kan? Ada benda-benda yang halus yang nak kena belajar. Jadi atas kata soalan kenapa perlu lama-lama, tuan-tuan, ulama-ulama kita ada yang sampai mengaji daripada buayan isyarat Nabi pun, buayang dia lahat. Tuan-tuan duk faham mengaji style moden lah ni, tak apa lah kan. 5 tahun 3 tahun, 5 tahun tu pun lama dah. Ada. Saya dulu mengaji, saya nak sebut ini sikit. Saya nak sebut kat saya lah. Sebelum saya masuk pondok dulu, saya punya azam dulu nak belajar, mengaji nak mengaji apa sangat. Masuk pondok, habis PM ni masuk pondok, duduk 3 tahun tu dapat CJ Senawi, padan lah tu. Tuan, sampai sekarang daripada saya mengaji dulu sampai sekarang saya duduk pondok, istilahnya masih berguru. Ada guru pun aku nak mengaji, aku nak duduk pondok, aku tak mau keluar. Banyaknya benda nak perbetik kan. Duduk mengajar ni saya duduk mengajar ni pun, saya duduk rasa mujur lah duduk kat pondok. Kalau duduk kat luar saya tak tahu lah. Rumah saya tak ada estro tuan. Keliling rumah saya semua ada estro. Rumah yang tak ada satu masuk tak ada estro. Tapi ada TV. Ada enjoy. Saya kat area rumah saya yang tak ada estro, rumah saya TV tak ada, rumah saya internet ada lah, tapi estro tak ada. Dia orang estro TV besar-besar kan. Saya bukan nak kata bagus sangat saya tak ada estro tu, tapi internet ada tak kan. Tapi saya nak kata apa, dalam masyarakat ni kalau kita tak ada benda-benda macam tu, kita ni macam pelik kan? Kita lah orang pelik. Kita pelik. Kita ni istilah menyalahi daripada cara lifestyle dia bang. Lifestyle tu balik-balik rumah enjoy, tengok cerita ni, kartun lah, apalah, sebut macam tu kot. Kalau nisbah pondok ni memang untuk guru dia dulu dia tak bagi benda-benda macam tu, pasal nak melatih batin ni supaya nak jadi baik kan, dia memerlukan masa yang sangat panjang untuk berubat. Bahkan batin kita ni kalau kita tak ubat betul-betul, tengok, kita walaupun dah menerima rawatan daripada guru,
Tapi bila kita keluar daripada tempat rawatan, kita sendiri akan rosakkan diri kita. Dengar elok ya tu. Bab nafsu ni tuan jangan main-main lah. Pasal kita sendiri akan merosakkan diri kita. Kalau jasad kita tak akan bagi orang merosakkan diri kita. Tambah tuan-tuan kalau kena coronavirus macam ubat cepat-cepat lah. Tapi tuan-tuan kena virus syirik, virus kufur, virus munafik, virus wahabi macam virus malas, virus gaduh tengok gusti, tengok bola macam tu virus game macam mana, contoh-contoh macam mana. Tuan-tuan kena tu tak ada, tuan-tuan bukan cari ubat, tuan-tuan pergi cari game lagi dah. Contohlah saya dah buat misal, satu kaedah nak baik batin bukan senang kan. Pondok ni satu latihan besar dia bukan saja nak bagi ilmu zahir, masa yang sama dia latih adalah latihan batin. Cukup sekali lalu kalau nak sebut tu, maksudnya dia memerlukan satu asuhan yang sangat panjang, pula tu berterusan, pula tu istilahnya sentiasa kena duduk macam nasihat dia tadi apa? Duduklah majlis hikmah. Tambah guru kita ni guru yang memang sentiasa duduk dalam keadaan taat, orang paling best lah. Dia buka je kitab dia ngajar je, tengok hidup dia pun memang duduk dalam keadaan taat. Dia cakap je semua cerita taat. Tak ada benda dia nak sebut ni benda-benda yang istilahnya luar daripada taat. Dia pun sentiasa usaha untuk sentiasa taat, keluar daripada lalai, dan apa yang hidup dia pun lifestyle dia untuk sentiasa hidup dan taat dan keluar daripada lalai. Dia mudah-mudahan kita dapat macam tu. Yang tu pun kita akan faham matlamat pengajian ni untuk ke mana. Kalau zaman sekarang dia orang tak faham kenapa duduk lama pondok ni, pasal dia faham ngaji dah pandai nak buat apa balik. Cukuplah tu. Tak faham maksudnya. Banyak lagi perjalanan yang dia tak faham macam mana untuk menjadi seorang yang betul-betul taat, jadi abid. Nak jadi betul-betul orang yang di atas jalan ibadat atas nama salik, abid. Macam mana Imam Ghazali tunjuk Minhajul Abidin misalnya. Nak jadi orang yang betul-betul mengabdi diri pada Allah Ta'ala, sentiasa taat Allah Ta'ala, rasa hamba, rasa makhluk, rasa berhajat ke Allah Ta'ala, rasa nakkan rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala, sentiasa memohon keampunan, ampun daripada Allah Ta'ala, pelihara daripada lalai dengan dia, kasih kat Nabi SAW, selawat dan salam untuk baginda Nabi Rasulullah. Boleh ada jiwa macam ni, dah hidup dah, alhamdulillah. Dan tugas tak habis lagi siapa? Kita dah dapat, orang lain ni dah dapat dah. Tentu pula banyak tuan tugas kita. Satu kalau kita faham tugasan apa ada kat kita sendiri dan untuk orang lain. Saya ngaji ada guru sebut macam ni, dia kata apa? Tak ada masa untuk kita rehat, dah buang masa dah lah ni. Tapi kalau kita berhati macam mana? Banyak lagi nak masa yang buang masa dan rehat. Macam-macam tuan. Yang ni yang ulama dan Rasulullah pernah isyarat. Ni dipanggil hubbud dunya wa karahiyatul maut. Inilah pakai al-wahan tu. Inilah penyakit wahnu kita. Apa dia hubbud dunia? Hubbud dunia kita ni. Suka tak hiburan, seronok, harta benda. Nak ingat Allah, nak selawat, nak mujahadah nafsu, susah. Ini ikut sekali lalu. Satu perlu kita berguru, dan dia perlu masa yang sangat panjang untuk berguru dan sanggup pula menerima asuhan guru dan merelakan diri untuk duduk dalam majlis untuk sentiasa dapat asuhan dan bancuhan. Itu kot, asuhan dan bancuhan. Kena bancuh. Dan kita seronok dengan bancuh tu, bukan berdendam. Ni ke nak kata kat kita, ni ke nak kata kat kita ni. Tak. Memang datang tu untuk dikata. Padan muka. Ya, alhamdulillah, mundur. Mari pun nak cari ni kan. Aku tahu aku lalai. Astagfirullah. Pergi jumpa tu, terima kasih. Yang ni saya nak. Alhamdulillah. Datang tu dengan memang nak mencari sesuatu macam mana nak bangunkan diri. Itu kan. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin.